Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang bersama dengan Cool TV kita hari ini dalam The Thursday Show. Dan seperti biasa, Thursday Show kita akan ada tetamu-tetamu yang kita akan jemput khas untuk kita bincangkan satu isu yang kita bawakan untuk hari ini. Dan pastinya bersempena dengan bulan AIDS sedunia, yang mana kita sambut hari AIDS sedunia pada 1 Disember hari itu. Jadi untuk topik kali ini kita nak cerita juga berkenaan dengan AIDS dan juga HIV. Dan untuk hari ini kita besar hati sebab kita ada seorang doktor yang akan bersama dengan kita hari ini, iaitu Dr. Ranggamal daripada KPJ Sentosa Specialist Hospital KL, yang mana daripada General and Laparoscopic Surgeon. Hai doktor, apa khabar? Hai, khabar baik Syah. Syah apa khabar? Khabar baik juga doktor. Alright doktor, untuk hari ini kita santai-santai sambil-sambil kita berkongsi ilmu sikit. Jadi kita minta juga lah untuk first kali ni mungkin doktor boleh kongsikan sikit dah latar belakang doktor dalam sektor kesihatan ni doktor. Silakan. Okey, hai, selamat petang kepada penonton semua. Saya Dr. Ranggamal, seorang pakar bedah umum dan laparoskopi yang telah bertugas di KPJ Sentosa KL Medical Specialist Hospital selama 7 tahun. Sebelum ni saya telah berkhidmat di Hospital Kerajaan selama 21 tahun. Hari ini saya telah diundang oleh pihak hospital dan Cool FM untuk memberi sedikit penerangan mengenai jangkitan kuman HIV dan penyakit AIDS. Mungkin I think by now masyarakat Malaysia memang tahu apa itu HIV dengan AIDS kan, memang dah common sangat sampai semua orang dah tahu. I think everybody in Malaysia knows, maybe kecuali kanak-kanak lah, everybody else knows ya. So and I want to take the opportunity, saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak hospital dan Cool FM semua memberi saya peluang ni untuk memberi sedikit pendidikan mengenai HIV dan AIDS lah hari ini. Okey doktor, kita nak tahu untuk permulaan ni lah. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit apa itu HIV dan apa itu AIDS. Mungkin ada orang ingat HIV ni AIDS, AIDS ni HIV, ataupun mungkin ada perbezaan di antara HIV dan AIDS itu sendiri. Silakan doktor. Actually memang ada banyak salah faham mengenai terminologi ni kan. So HIV bermakna Human Immunodeficiency Virus. So nama virus yang menyerang pesakit bernama Human Immunodeficiency Virus, HIV. And dia adalah sejenis virus yang kita panggil retrovirus. Yeah? Retrovirus is a very unique kind of virus. So saya akan terangkan apa itu retrovirus ya. So bagaimana kenapa retrovirus ni sangat fatal ataupun kenapa dia mendatangkan maut, why is it, kenapa dia susah nak dirawat, memang tak boleh disembuh lah, tapi memang kenapa susah nak rawat, kita akan bincang juga ya. So bagaimana seseorang tu dapat HIV adalah melalui darah dan melalui beberapa cecair badan. Okay, bukan semua cecair badan yang menyebabkan AIDS ya, itu yang saya nak terangkan sini ya. So bagaimana melalui darah, melalui hubungan seks yang tidak selamat. Itu yang paling common sekarang ya di Malaysia ni. This is the most common ya. And then perkongsian jarum suntikan dadah dari ibu kepada anak pun boleh dapat HIV. Bagaimana waktu ibu mengandung, waktu melahirkan anak dan sewaktu even menyusukan anak pun boleh dapat transfer virus tu juga ya. And then kalau seseorang tu menerima darah yang tercemar, macam blood transfusion yang tercemar pun boleh dapat HIV. Daripada pemindahan organ ataupun organ transplant, needle stick injury, yang ini more relevant kepada petugas kesihatan, sebab kalau seseorang tu handle jarum yang sudah diguna pakai ke atas pesakit HIV, lepas tu petugas kesihatan tu kena jarum tu, dia boleh mendapat HIV juga ya. So bagaimana AIDS tidak merebak, ini mustahak sebab semua orang kena tahu. Macam waktu COVID ni sekarang kita kata kena pakai mask lah, tak boleh share ruang udara lah, tak boleh ada orang batuk kat atas juga, bersin. Itu semua tidak berlaku pada HIV. So HIV tidak tersebar melalui udara, tidak tersebar melalui air atau sentuhan, tidak tersebar melalui air liur, air peluh, air mata, kencing ataupun najis. Dia tak sebar macam tu. So yang ni masyarakat kena faham
kita tak dapat AIDS just by kita berdiri sama-sama dengan pesakit AIDS sudah dapat AIDS, tak ada macam tu. Ya. Ada 2 jenis kuman HIV, HIV 1 and 2 atau HIV 1 dengan 2. Apa perbezaan antara dua-dua subtype ni? HIV 1 lebih kerap berlaku dan menyebabkan 95% daripada jangkitan HIV, dan HIV 1 juga adalah jauh lebih agresif dan senang mendatangkan maut kalau dibandingkan dengan HIV 2. Okay? Macam mana kaedah rawatan pula untuk HIV ni? Memang dia tak boleh sembuh, tapi macam mana pihak hospital mengambil langkah untuk merawat pesakit ni? Macam mana? Okey. Rawatannya kalau kita tengok dia memang kes pertama yang dikesan tu pada tahun 80-an. Masa tu memang ubat-ubat tu tak cukup dan kematian pun ramai juga. Tapi sekarang disebabkan ada banyak research kan, memang ada banyak sangat ubat. Ada dia ubat untuk menghentikan penggandaan virus, ada ubat untuk menguatkan daya ketahanan kita. Ada banyak jenis ubat kan. So sejurus selepas HIV dikesan, memang adalah baik kalau 3 jenis ubat tu, at least kalau-kalanya 3, kita panggil combination therapy. Maknanya 3 jenis ubat akan diberi kepada pesakit untuk mengawal kadar virus ni. Dan selain daripada itu, ada juga beberapa center, HIV center yang memulakan ubat TB as prophylaxis, sebab kebanyakan orang yang mendapat jangkitan HIV ni, according to research and according to clinical study pun, memang kebanyakan mereka mendapat senang nak dapat batuk kering ataupun tuberculosis. So memang ada program untuk memberi ubat anti-TB juga selepas dah di-diagnose, selepas dah dikesan dengan HIV. Selain daripada itu, memang ada beberapa orang yang dimulakan dengan ubat antibiotik. Sebab pesakit HIV ni, dia senang diserang oleh bakteria yang biasanya tidak menyerang manusia yang daya ketahanan tinggi kuat. So disebabkan daya ketahanan mereka lemah, kuman-kuman yang biasa-biasa pun boleh serang dia orang sampai dia orang jadi serius sangat. So memang kena ambil beberapa jenis antibiotik dengan anti-TB semualah. Kita nak pergi ke soalan yang seterusnya, doktor. Kalau mengikut pengalaman doktor jugalah, macam mungkin apa pandangan doktor sini, kadar jangkitan ataupun pesakit HIV dekat Malaysia ni adakah semakin meningkat ataupun ada penurunan, doktor? Menurut laporan, kalau menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dia bertajuk Malaysia 2020. Actually public boleh pergi research, boleh tengok report ni juga. Tajuk dia Malaysia 2020 Country Progress Report to HIV/AIDS Epidemic. Yang ni dia, walaupun laporan ni pada tahun 2020, tapi the year of study adalah daripada Januari 2019 sampai Disember 2019. So 1 tahun lah, last year ya. So kalau kita tengok, terdapat 3,564 kes HIV yang baru from January to December ya. So maknanya kes-kes yang baru, walaupun ada 3,600 kes, dia tidak menampakkan apa-apa penurunan pun. Memang tak turun, memang nampak macam semakin meningkat. From the previous year, 2018 ke 2017 ke sampai ke 2019, memang ada meningkat sedikit lah. Jumlah keseluruhan rakyat yang menghidapi jangkitan HIV, that means kita categorize, kita panggil dia people living with HIV, PLHIV ya. Jumlah orang yang ada mengidap di Malaysia ni adalah 77,903 orang. Jumlah dia until 2019 dan 85% dia adalah di kalangan antara kalangan orang lelaki. So men have more HIV than women, and 90% atau 90% daripada jangkitan adalah melalui hubungan seks tidak selamat. Jika sebelum ni memang kita tengok orang yang kongsi jarum memang tinggi, tapi sekarang ni
the unprotected sex memang it's increasing the number of cases lah. Dan 5 negeri teratas yang menyandang kebanyakan daripada kes HIV adalah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Okey doktor. Untuk yang terakhir lah, ni mungkin untuk refreshment kepada saya dan juga penonton-penonton juga yang sedang tengok sekarang ni, mungkin untuk kita yang mengelakkan atau menghindarkan daripada dijangkiti HIV ni, mungkin doktor ada nasihat yang boleh dikongsikan doktor? I think kalau kita tengok sebab-sebab dia, of course kepada sesiapa yang I think better kalau nak before having an intimate relationship ke, ada hubungan intim ke, better make sure that the other person tu memang tak ada HIV lah. So kalau ada was-was ke apa-apa, sila pakai, do have some like protected sex, you know, pakai kondom. Because so far I think kalau dibandingkan dengan cara-cara yang lain, I think kondom is the best lah, the way to protect. And then dari segi nak sebelum seseorang tu nak settle down with somebody, macam nak kahwin ke apa-apa, I think it would be good to get blood test and then, you know, macam be frank with each other. Jadilah secara terbuka, macam be open with each other and then try to get blood test and then show each other your blood test, and then, you know, at least dia akan prevent unwanted infection kan, jangkitan. Alright, so terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Rengamal kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini. Thank you so much Doktor. Terima kasih Syah, terima kasih kepada para penonton. Harap ada sikit manfaat daripada sesi video ni ya. Terima kasih. Okey, untuk anda semua juga, kalau ada apa-apa pandangan atau pendapat yang nak dikongsikan bersama dengan Thursday Show, boleh komen dekat bawah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini, dan kita jumpa lagi untuk next Thursday Show bersama dengan saya Syah Sulaiman. Ciao guys. Assalamualaikum. Bye bye.